Banyak baca surah Fatihah, sekejap lagi puan-puan ikut ustaz ya. Tapi sebelum tu ada benda yang lebih penting, mustahab juga ustaz nak sampaikan pada tuan-tuan puan-puan. Sebentar lagi ustaz sampaikan insya-Allah. Apapun mari sama-sama kita tadah tangan dimulai kuliah kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sama-sama kita baca doa untuk mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari fima yurdika 'anna. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله. Baik tuan-tuan puan, jangan lupa bacalah sendiri di rumah ya doa bulan Rejab dan Syaban. Macam mana doanya? Allahumma barik lana fi Rejab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Tak reti baca doa bahasa Arab, baca doa bahasa Melayu pun okey. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab dan Syaban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sihat, dapatlah kita bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Lama lagi ke Ramadan? Tak lama lagi puan-puan, kurang daripada 2 bulan. Sebulan lebih lagi kita nak Ramadan ya. Dan puan-puan tahu tak hari ni dah berapa hari bulan? Hari ni 22 Januari 2024 juga bersamaan dengan 10 Rejab 1445 Hijrah. Dan puan-puan, bulan Rejab, bulan Syaban adalah bulan yang mana Nabi SAW menggalakkan kita memperbanyakkan amalan sunat. Antaranya banyak baca Quran, banyakkan berpuasa, banyakkan bersedekah, banyakkan buat baiklah di bulan Rejab dan Syaban. Nanti bila sampai bulan Ramadan, kita sudah jadi biasa. Jadi tuan-tuan puan, mudah-mudahan di bulan Rejab ni kita banyak bersedekah, banyak buat baiklah. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan dapat kita biasakan insya-Allah. Baik tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk tajuk kita pada muka surat 136, iaitu saya nak bincangkan berkenaan dengan hukum tajwid yang ada dalam surah Fatihah. Puan-puan, terlebih dahulu saya nak bincangkan satu tajuk ini, iaitu bentuk-bentuk kesalahan dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Bentuk-bentuk kesalahan dalam pembacaan surah Al-Fatihah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kita ni mazhab mana puan? Imam Syafi'i. Itu sebab minggu sudah ingat tak Ustaz Kabur? Kalau Imam Syafi'i, saat lagi kita baca Fatihah, Bismillah tu nak baca ke tidak? Kena baca. Baca slow ke baca nyaring? Baca jahar. Jahar tu terang, jelaslah didengar oleh telinga kita. Maknanya bukan suruh menjerit. Tidak. Maksudnya nanti bila puan-puan baca Fatihah dalam solat khususnya tuan ya, kita kena dengar bacaan Bismillah itu sampailah waladhdallin dekat telinga kita. Kalau puan-puan tak dengar, maka tak sah bacaan. Ambil perhatian. Ya, ini mazhab Imam Syafi'i. Berbeza kalau puan-puan pergi Mekah dengan Madinah, puan-puan dengar tak imam baca Bismillah? Tak dengar kan? Tiba-tiba je Alhamdulillah. Betul tak? Jadi puan-puan kena faham tu mazhab mana pula tu? Hanafi dan Hambali. Mana kita tahu? Kan minggu tu sudah Ustaz cerita. Betul. Dan ada satu mazhab yang langsung tak baca Bismillah. Mazhab apa? Maliki. Tu kalau puan-puan mana tahu puan-puan ni rajin pergi overseas, over-river dan sebagainya. Jadi kalau ada negara yang tak baca Bismillah langsung, puan-puan ada geng, ada kawan di negara tersebut, tiba-tiba dia tak baca Bismillah, maka mungkin dia berpegang kepada mazhab Imam Maliki. Tapi kalau di Mekah Madinah, dia lebih kepada Hanafi dan Hambali.
Bismillahnya baca tak? Baca tapi slow, tak didengarkan. Berbeza dengan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, kita dengar tok imam baca bismillah, kita dah dengar dia baca dah. Dah dengar tok imam baca. Jadi, puan-puan nak ikut mazhab mana? Syafi'i dah sampai bila-bila. Ustaz, boleh ke saya tukar mazhab? Boleh. Tapi dengan syarat kena belajar dulu. Kalau tiba-tiba puan-puan pergi sana, Ustaz, saya nak pergi overseas, saya nak tukar mazhab selalu. Tiba-tiba puan-puan tukar begitu, tak sah. Sebab apa? Dikuatiri puan-puan tidak mempelajari, nanti salah pada pembawakannya. Jadi puan-puan lebih baiklah kita mengamalkan mazhab, satu mazhab saja iaitu Imam Syafi'i. Kerana, kata ulama, mazhab Imam Syafi'i ini adalah mazhab yang betul-betul detail. Detail satu, yang keduanya berdisiplin. Dia teratur. Puan-puan tengok beza antara mazhab kita dengan mazhab imam lain, puan-puan. Cuba bayangkan, cuba tengok masa tawaf. Masa tawaf kita ni tak boleh buat kerja lain melainkan niat tawaf aja kan. Tapi kalau mazhab lain, siap selfie pun ada, siap lambai-lambai pun ada, betul tak? Puan-puan tengok masa dekat Mekah, masa kita tawaf tu kan. Jadi puan-puan, yang mana lebih elok? Puan-puan, kita tumpukan satu perkara ke ataupun kita buat banyak perkara dalam satu ibadat kita? Tumpukan satu perkara saja. Jangan buat banyak-banyak benda. Jadi tuan-tuan, itu sebabnya kalau puan-puan tiba-tiba mengikut mazhab yang lain tanpa mempelajari terlebih dahulu, maka nanti amalan kita tidak sah ataupun tidak dianggap, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okeylah tuan-tuan puan. Sekarang ni kita nak fokuskan kepada surah Fatihah. Sebelum saya masuk kepada muka surat 136, ada baiknya saya nak bawakan satu topik yang bertajuk kesalahan, bentuk-bentuk kesalahan dalam surah Al-Fatihah mengikut mazhab Imam Syafi'i. Okey. Nota ni tak ada dalam buku, tak ada dekat nota ustaz, tak ada. Melainkan puan-puan kena salin dekat whiteboard. Okey, apakah tajuknya? Bentuk kesalahan dalam pembacaan surah Al-Fatihah mengikut pandangan siapa? Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Okey, tuan-tuan puan, apakah bentuk-bentuk kesalahan? Okey. Terlebih dahulu secara umumnya, kesalahan pembacaan Quran terbagi kepada dua. Kesalahan baca Quran terbagi kepada dua, iaitu yang pertama, kesalahan pembacaan Al-Quran terbagi kepada dua bentuk. Ada dua bentuk kesalahan. Iaitu yang pertama disebut kesalahan jali. Ataupun disebut sebagai kesalahan yang besar. Dan kesalahan ini kata ulama, dia boleh merosakkan makna ayat atau kalimah. Bila merosakkan makna ayat atau kalimah, maka hukumnya adalah haram dan berdosa. Ustaz tunjuk contoh sekali ya. Jadi terlebih dahulu puan-puan kena faham, kesalahan dalam pembacaan Quran ini terbagi pada dua basicnya. Yang pertama disebut kesalahan jali. Sebut? Tak faham jali, sebut je lah kesalahan yang besar. Habis cerita. Yang keduanya nanti, kat sini, iaitu kesalahan kafi. Kesalahan kafi iaitu kesalahan yang tersembunyi ataupun disebut kesalahan yang kecil. Kalau kesalahan jali besar itu merosakkan makna ayat ataupun kalimah, hukumnya adalah haram dan berdosa. Tetapi berbeza dengan kesalahan kafi. Kesalahan kafi ini lebih kepada tidak merosakkan makna ayat. Makna kalimah ataupun ayat. Dia tak merosakkan makna. Ataupun ayat. Tetapi tetap menjadi kesalahan. Dan hukum bacaan kalau buat benda ni tuan-tuan, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Siapa tahu apa makna makruh? Kalau haram berdosa itu tahulah kita. Kalau makruh ni apa maknanya? Buat macam nak keluar je dapat Isa ni. Buat tak berdosa tinggal
dapat pahala. Jadi perkara makruh elok buat ke elok tinggal? Tinggal, jangan buat. Baik Ustaz tulis kat sini, takut kita lupa. Kan minggu ni Ustaz ajar, minggu depan kita lupa pula. Makruh maknanya buat, tidak berdosa, tinggal, dapat pahala. Jadi elok buat ke elok tinggal? Elok tinggal lah. Buat tidak berdosa, tinggal dapat pahala. Maknanya jangan buatlah perkara ni. Sebaik-baiknya, maka dapatlah kesempurnaan bacaan. Bila dapat sempurna bacaan, maka dapatlah pahala pada bacaan kita nanti. Persoalannya, apakah contoh-contohnya? Okey, contohnya saya bagi di sini. Yang pertama, untuk kesalahan jali. Setakat ni faham tak yang dua ni? Sekali lagi saya ulang ya. Kesalahan membaca Quran tu terbagi pada dua. Secara basicnya. Iaitu jali dengan kafi. Apa dia tuan-puan? Jali dan kafi. Jali tu apa? Kesalahan yang besar. Apa dia kesalahan besar? Kesalahan yang boleh merosakkan makna ayat ataupun kalimah. Maknanya makna ayat tu jadi lain. Maknanya tak sama seperti mana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Dan hukum, sudah tentu hukumnya haram dan berdosa. Manakala kesalahan bentuk kesalahan yang kedua, iaitu kafi. Sebut kesalahan kafi. Apa makna kafi? Tersembunyi atau kesalahan yang kecil. Dan kesalahan macam mana tu? Dia tidak merosakkan makna kalimah atau ayat dan hukumnya sekadar makruh. Apa makna makruh je? Buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Tu Ustaz dah bubuh, dah tulis dekat whiteboard. Allahu Akbar. Siapa datang hari ni untung dapat ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah. Sekarang ni Ustaz tak bagi contoh lagi. Sekarang ni saya nak bagi contoh, dan contoh yang saya nak bagi di sini adalah berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Saya tak cerita dalam surah lain. Hanya surah Al-Fatihah saja. Iaitu contohnya, yang pertama, iaitu kata ulama kita menukar huruf. Menukar huruf. Kesalahan. Contohlah ni. Yang pertama, menukar huruf. Tahu tukar huruf? Contohnya dalam surah Fatihah tu, contohnya ada huruf ba. Tiba-tiba tukar jadi huruf lain. Itu tukar huruf lah tu. Okey. Contoh, saya bagi contoh ya. Dekat sini disebut, contohnya perkataan ad-dhalin. Okey, kat sini huruf apa ni? Huruf apa? Huruf dhat ya. Tiba-tiba kita tukar huruf dal. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu apa makna ad-dhalin? Orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Tiba-tiba kita tukar jadi dal. Ad-dalin. Contohlah, ni contoh saja tuan-tuan ya. Tapi saya yakin puan-puan tak akan baca dengan dal. Tapi mana tahu anak cucu kita yang baru-baru belajar, dia tukar pada huruf dal. Kat sini dhat kan, dia tukar pada dal. Maka dia akan merosakkan makna kalimah tersebut. Kalau ad-dhalin itu orang yang sesat, manakala ad-dalin iaitu orang yang menunjuk jalan. Orang yang menunjuk jalan. Tengok maknanya. Lari tak maknanya? Lari kan jauh beza tu. Jadi kita nak minta pada Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, iaitu bukan jalan-jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Tiba-tiba orang yang menunjuk jalan pula. Allahu Akbar. Kan lari maknanya tuan-tuan. Sebab apa? Hanya kerana kita menukar dhat kepada dal. Ada lagi contoh yang lain. Ini kesalahan yang pertama ya, kesalahan menukar huruf. Contoh yang kedua, iaitu perkataan al-mustaqim. 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 Okey, perhatikan dekat sini. Dekat ujung huruf apa? Cuba sebut. Al-mustaqim. Nak sebut huruf mim kena tutup bibir.
Tapi kita tak perasan. Hari tu kita baca nun pula. Al-mustaqim jadi nun. Tak tutup bibir. Puan-puan mungkin berlaku dalam bacaan kita. Sekarang ni kita perasan sebab ustaz ada kat depan. Dekat rumah mungkin tak perasan. Kita baca al-mustaqim. Maknanya mim ni tukar kepada huruf nun. Contohnya begini. Contohnya dia jadi al-mus. Ya, saya tulis dulu ya. Ni. Al-mustaqim. Maknanya mim tukar kepada nun. Kalau al-mustaqim, apa maknanya? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Apabila ditukar kepada nun, maka dia tak ada makna. Sudah. Tuan-tuan, tak ada makna. Al-mustaqim tak tahu apa maknanya, tuan-tuan. Maka dekat situ sudah merosakkan makna kalimah ini. Ini baru satu dua contoh. Ada banyak lagi contoh nanti bila kita baca, Ustaz tunjukkan contoh yang lain. Memadai lah. Puan-puan nampak di sini, betul tak? Kata ulama, bila kita tukar huruf, maka dia adalah kesalahan yang besar dan boleh merosakkan makna ayat. Boleh merosakkan apa, puan? Makna ayat atau kalimah. Merosakkan. Ini poin penting. Jadi kena jaga tak sebutan huruf. Kena jagalah ketika baca Fatihah. Dan puan-puan elakkan daripada kita menukar huruf. Ini baru bentuk yang pertama, kesalahan menukar huruf. Bentuk yang kedua, okey, yang kedua, iaitu kata ulama apabila kita menukar baris. Menukar baris. Menukar baris. Kesalahan menukar baris. Menukar baris. Tahu baris tak? Baris tu apa? Baris tu baris satu di atas, bawah, depan. Kalau ada dua, baik dua di atas, bawah dengan depan. Itu baris lah tu. Jadi rupa-rupanya menukar baris juga menjadi satu kesalahan yang besar. Contohnya, perkataan an'amta. Rasakan tak ayat yang keberapa ni? Ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. An'amta ni kalau kita tengok maknanya yang bermaksud engkau anugerahkan. Siratal ladzina an'amta. Engkau anugerahkan. Engkau anugerahkan. Iaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahkan. Engkau tu siapa? Merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tiba-tiba tuan-tuan baca an'amtu. Tak tu jadi tu, tuan-tuan, bagi depan. Okey, saya tukar kat sini ya. An'am jadi tu. Maknanya bagi atas tukar kepada bagi depan. Maka engkau anugerahkan akan menjadi saya anugerahkan. Saya anugerahkan. Kita pula mengambil tugas Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah kepada manusia. Salah besar ke salah kecil tu? Besar. Kenapa kita pula nak ambil peranan Allah Subhanahu Wa Taala? Sepatutnya engkau anugerahkan, engkau tu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba jadi tukar pada kita pula. Kita anugerahkan, saya anugerahkan. Maka oleh kerana apa tadi? Oleh kerana hanya menukar baris. An'amta kepada an'amtu. Manalah tahu anak cucu macam kita ni insya-Allah lah tak. Ustaz saya tak pernah tukar baris. Alhamdulillah. Tapi orang yang baru belajar mana tahu dia baca siratal ladzina an'amtu alaihim tu alaihim. Maka kesalahan besar pada pembacaannya dan kesalahan besar ni biasanya menyebabkan solat kita tidak sah, bacaan tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solatlah sejuta tahun pun macam mana semuanya Allah tidak terima atas sebab melakukan kesalahan yang besar seperti ini. Okey, dah berapa bentuk kesalahannya? Contohnya dah berapa? Dua kan? Maknanya kat sini mula-mula kesalahan menukar huruf. Yang kedua, kesalahan menukar baris. Yang ketiga, kesalahan menggugurkan huruf. Faham tak? Menggugurkan huruf ni maksudnya kita membuang huruf dalam
mana-mana kalimah. Kesalahan menggugurkan huruf. Contohnya apa ya? Bismillah. Bismillah. Contoh, Bismillah. Apa makna Bismillah? Dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Tiba-tiba ba tu tak bunyi tuan. Bismillah, is saja. Tiba-tiba Ismillah, ba tu tak bunyi. Maka tuan-tuan itu menyebabkan makna ayat ni sudah bertukar. Elok-elok maknanya dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Tiba-tiba tuan-tuan baca Ismillah. Ni. Ba tak ada. Tiba-tiba Apa kata ulama? Kalau inilah puan-puan baca Ismillah, bukan Bismillah, maka tiada makna. Tiada makna bagi kalimat tersebut. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, nampak tak? Jauh menyimpang daripada makna yang sebenar apabila kita melakukan 3 bentuk kesalahan ini dalam membaca surah Al-Fatihah. Ini tak cerita surah lain tuan-tuan, hanya cerita surah Al-Fatihah saja. Sekali lagi saya ulang, yang pertama kesalahan apa? Menukar huruf. Macam mana yang dikatakan menukar huruf? Seperti contohnya kalimah ad-dhalin dibaca dengan ad-dalin. Dot tukar pada dal. Maka tukar tak maknanya? Bertukar makna. Ataupun al-mustaqim kepada al-mustaqim. Jadi nun. Maka maknanya bertukar tak? Bertukar sampai tiada makna. Tiada makna. Ulama tak dapat nak tafsirkan apa makna ni. Jadi tuan-tuan, dan kesalahan yang kedua, kesalahan menukar baris. Ini penting tuan-tuan ya. Ini satu contoh, antaranya an'amta, jangan baca an'amtu. Kena baca dengan baris di atas, an'amta. Manakala kesalahan yang ketiga, menggugurkan huruf ataupun kita buang huruf. Contohnya bismillah, dibaca dengan ismillah. Tak baca ba kat situ. Jadi tuan-tuan, inilah 3 bentuk kesalahan besar yang perlu dielakkan ketika baca surah Al-Fatihah. Saat lagi kita baca Fatihah ya, Papa sabar dulu ya. Kita kena kaji yang ni dulu. Okey, sekarang ni saya nak berpindah kepada tajuk yang kedua di situ, iaitu kesalahan kafi. Sebut dulu. Ataupun tersembunyi atau kesalahan yang kecil ya. Dan kesalahan yang kecil ini kata ulama dia tidak merosakkan makna kalimah atau ayat, tetapi hukumnya tetap salah bersifat makro, iaitu buat tidak berdosa tinggal dapat pahala. Jadi perkara makro elok buat ke elok tinggal? Elok tinggal. Persoalannya apakah contohnya? Ataupun bentuk-bentuk contoh kesalahan yang berbentuk kecil ataupun kafi ini. Okey, yang pertama iaitu kata ulama apabila kita mengurangkan harakat ataupun menambah harakat. Contohnya kat sini, mengurangkan atau menambah harakat. Mengurangkan atau menambah harakat. Kat mana? Pada kalimah ad-dhalin. Puan-puan sedia maklum? Ad-dhalin ni berapa harakat? 6 harakat. Apakah mat yang kita baca? Tak ingat Ustaz, ingat 6 aja Ustaz. Matnya tak tahulah mat apa. Puan-puan, siapa-siapa yang dah pernah belajar? Boleh jawab? Apa lama ada di sukun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahlah puan-puan ni layak masuk tahap kedua. Belajarlah hukum mat dengan ustaz. Dha ni kata ulama namanya mat lazim kalimi musaqqal. Sebut. Saya doakan puan-puan ada dengan ustaz semasa depan. Ya, insya-Allah mudah-mudahan puan-puan belajar. Hukum mat ada berapa puan-puan tahu tak? Mat ada 14. Salah satu namanya ni lah mat lazim. Mat lazim kalimi musaqqal. Kata ulama, untuk baca mat lazim kalimi musaqqal ni kamu kena baca dengan 6 harakat. Kat mana dha? Tengok saya baca. Ad-dhalin. Sebut. Tiba-tiba tuan tak baca 6. Tuan baca 4, baca 5, baca 3, baca 2 dan ataupun terlebih harakat. Ustaz, saya nafas saya panjang ni, saya nak baca 10 harakat. Ad-dhalin.
Jemaah belakang jenuh menunggu. Bila pula imam nak habis baca bacaan. Tuan-tuan, jangan menganiaya jemaah kita. Kalau kita jadi imam, walaupun suara kita sedap macam mana pun, panjang nafas macam mana pun, ulama' dah tetapkan berapa harakat? 6. Jangan mengada-ngada, lebih buat pada 6 pun. Sebab hukum bacaan kita jadi makro nanti. Ataupun macam kita orang awam ni, selalunya kita berlaku kurang harakat. Tambah-tambah lagi, ustaz, saya baru makan nasi tadi, ustaz, sesempuk lah nafas kita perempuan. Tiba-tiba, kita solat. Bila solat, nafas kita semput, kita kurang daripada 6. Kita buat 4-5. Sah tak bacaan tadi? Kita baca 4-5. Sah. Sah apa pula tak sahnya tuan-tuan? Sah, tapi bersifat makro. Apa makna makro? Buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Perkara makro elok buat, elok tinggal. Elok tinggal, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan, kalau boleh lah ya, boleh kita makan, tetapi jangan terlampau ketat perut sangat tu. Kalau ketat nanti kita tak cukup nafas, nak cukup nak harakat ni mungkin tak cukup. Jadi puan-puan, pastikan dalam keadaan yang selesa perut kita untuk membaca Al-Quran ketika di dalam solat. Ya? Okey, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, maknanya kat sini, dibaca 4 atau 5 harakat. Contohlah, contoh. Kita tak baca 6, kita baca 4-5 harakat. Sepatutnya baca 6. Maka hukumnya bersifat makro ataupun kesalahan makro dalam pembacaan surah Fatihah. Yang kedua, mendengungkan pada huruf nun mati atau mim mati. Dalam Fatihah ada tak nun mati, ada tak mim mati. Tak apalah, biar ustaz soal, ustaz jawab. Ada. Tu an'amta. Bukankah ada nun mati, ada mim mati? Kat sini kan? Hukumnya apa? Ni puan-puan kena jawab. Sebab puan-puan dah belajar dengan ustaz. Apa hukum nun mati jumpa dengan ain? Izhar halqi. Apa hukum mim mati jumpa dengan ta? Izhar syfawi. Ada harapan jawab periksa ustaz nanti, insya-Allah. Mungkin keluar soalan ini. Jadi tuan-tuan perempuan, macam mana cara nak baca? Ikut. An'amta, sebut. An'amta. Nak dengung ke tidak? Tiba-tiba anak cucu baca gini. Siratal ladzina an'amta. Dia bunyi sengau pula kat situ. Maka bacaannya sah, tetapi bersifat makro. Sedangkan hukumnya izhar kat situ kan. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Bacaannya sah, diterima. Tapi kalau dibuat selalu, degil juga nak buat dengung juga kat situ, maka puan-puan, hukum bacaan kita sudah bersifat makro. Dan makro itu termasuk dalam kesalahan-kesalahan yang kecil yang perlu kita elakkan dalam pembacaan Quran. Jangan diamalkan selalu. Dan kata ulama yang saya belajar dulu ya, kata tok guru saya, perkara yang makro kalau buat banyak kali jatuh kepada haram. Jatuh kepada haram. Perkara makro kalau banyak-banyak kali kita dah tahu tu makro tapi degil juga nak buat, maka jatuh kepada haram. Jadi tuan-tuan, sebelum jatuh kepada makro tadi, puan-puan elakkan dululah. Jangan buat selalu. Kalau kita sedar, tahu hukum kesilapannya, walaupun kesalahan kecil, tetapi tuan-tuan jangan diamalkan dalam pembacaan. Kalau sekali-sekala kita tak perasan tu, itu lain cerita. Tapi kalau kita tahu itu kesalahan dalam baca Quran, tolong dielakkan. Walaupun hanya bersifat makro. Tahu tak, mendengungkan pada huruf nun dengan mim mati tadi, mendengungkan. Dengung tu apa? Dengung dalam bahasa tajwid apa? Apalah dia sengau pula. Dengung dalam bahasa tajwid. Ghonna. Ni nak jawab periksa ni tuan-tuan. Dengung tu adalah ghonna. Ghonna tu apa? Ghonna tu dengung lah. Dengung tu bunyi apa? Bunyi sengau lah. Tapi dalam bahasa tajwid, dengung itu adalah ghonna. Kalau masuk, idgham. Kalau sembunyi, ikhfa. Kalau jelas, ada harapan lulus dalam periksa ustaz, insya-Allah. Itu antara soalan yang ustaz akan tanya nanti, insya-Allah. Bila periksa kita? 12 hari bulan setakat ni tak berubah tarikh. Walaupun ada pelajar pujuk ustaz, 12 hari bulan bukan cuti raya Cina dan sebagainya. Puan-puan, raya Cina jatuh sebelumnya. Jadi saya menyeru pada tuan-tuan, ustaz pun tak ke mana-mana, kita datanglah 12 hari bulan sekejap tu, puan-puan ambil periksa, lepas tu nak pergi mana, pergilah. Ataupun sekiranya puan-puan dah booking, ustaz saya dah pergi overseas, tarikh tu dah booking tiket. Tak apa, puan-puan pergilah mana-mana pun. Tapi balik pada overseas, jumpa ustaz, ambil kertas soalan. Jawab di rumah. Kena jawab jugalah. Maknanya tak ada excuse.
untuk kita menyidakkan menjawab soalan ustaz ya, insya-Allah. Siapa yang lulus dalam ujian ustaz nanti baru layak ke tajwid tahap yang kedua. Siapa yang tak lulus macam mana ustaz? Maka puan-puan kena ulang periksa. Siapa yang tak lulus kena ulang. Berapa kali ulang? 3 kali ulang sahaja. Ustaz 3 kali ulang kalau tak lulus juga macam mana? Maka puan-puan tak layak masuk ke tahap yang kedua. Duduklah ke situ lama-lama. Belajarlah tajwid tahap 1. Jadi tuan-tuan ustaz buat peraturan ya. Jadi puan-puan kena ambil seriuslah tentang apa yang ustaz perkatakan tadi ya. Okey, apa yang ustaz buat ni semua untuk kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan puan-puan jadi orang yang berilmu. Okey, tuan-tuan setakat ni ada berapa bentuk kesalahan kecil tadi? Ini sajalah puan-puan kena jagalah ketika baca Fatihah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi tuan-tuan, setelah ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita lihat kepada hukum tajwid yang detailnya? Ada soalan nak tanya? Ya aja? Apa yang tak boleh baca je? Ada apa aja? Ada soalan? Tak ada? Tak ada semua? Okey, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan faham ya? Maknanya antara dua bentuk kesalahan ni, kesalahan mana yang perlu sangat dielakkan, iaitu kesalahan yang besar. Ini yang paling besar ni, puan-puan, sebab dia boleh merosakkan makna dan kesalahan ini nanti boleh merosakkan ibadah solat kita. Nanti solat kita tidak sah. Sebab membaca Fatihah merupakan salah satu rukun solat. Rukun solat ada berapa belas? Ada 13 perkara, antaranya membaca surah Al-Fatihah. Kalau satu rukun ni puan-puan tak sah, maka akan menjejaskan kepada rukun-rukun yang. Puan-puan tahu tak? Rukun dengan perkara wajib berbeza, tuan-tuan. Rukun ni kata ulama yang saya belajarlah, adalah perkara yang mesti dilakukan mengikut urutan. Kalau puan-puan tak ikut urutan, maka tidak sah. Ataupun salah satu rukun puan-puan tinggal, tak buat, maka secara keseluruhannya ibadah itu tidak sah. Jadi cuba bayangkan, ada 13 rukun solat. Kalau Fatihah satu ni, rukun ni, kita tak sempurna bacaan, maka dia akan menjejaskan rukun-rukun yang lain. Jadi tuan-tuan, itu sebab kita sebagai orang Islam, kena pastikan 13 rukun solat kita, antaranya baca Fatihah, kenalah dibaca Fatihah itu dengan sempurna. Walaupun bacaan kita tidaklah 100%, tapi elakkan perkara-perkara menjadi kesalahan besar dan kecil dalam pembacaan surah Fatihah kita, insya-Allah. Okey, kalau tak ada soalan, mari kita tumpukan kepada nota kita, buku tajwid Ustaz, muka surat 136. Barulah kita bincang tajwid. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Rupa-rupanya dalam surah Fatihah kita ni ada hukum tajwid, tuan-tuan, yang kita kena ambil tahu. Dan sewajarnya oleh kerana puan-puan sedang belajar hukum tajwid dengan ustaz, kemungkinan ada hukum tajwid yang kita dah belajar dalam tajwid tahap yang pertama. Tapi mungkin ada juga hukum yang kita langsung belum pernah belajar lagi. Bila nak kena belajar? InsyaAllah semesta akan datang. Okey, kita mulakan muka surat 136. Cara nak baca nota ni adalah dengan cara melihatnya melintang begini. Puan-puan melintang, bukannya menegak, melintang. Puan-puan nak baca macam mana ustaz? Kita baca daripada kanan ke kiri. Daripada kanan ke kiri. Semua ada buku ustaz ya? Okey, kita mulakan dengan hukum yang pertama, sebelah kanan, sebut izhar halqi. Izhar halqi ni, apa jumpa apa yang kita dah belajar dulu? Ini nak periksa ni. Nun mati atau tanwin jumpa dengan ustaz. Tengok atas meja puan-puan tak ada nota talian hayat ustaz. Mana nota talian hayat ustaz? Yang dua keping tu. Letaklah atas meja. Ustaz tak letak sebab saya dah hafal. Saya dah tahu dah. Kalau tak puan-puan kena letak atas meja. Okey, sekali lagi saya tanya. Ulang siaran. Apa jumpa apa jadi izhar halqi? Nun mati atau tanwin jumpa dengan salah satu 6 huruf. 6 hurufnya apa je? Alif, ha, kha, ain, rin, ha. Ulang suara. Itulah namanya izhar halqi. Dan sat lagi nak baca dengung ke tidak? Taklah baca dengung. Jangan dengunglah ustaz. Kalau dengung juga, kalau sat dengung, maka hukum bacaan nanti jadi makruh. Okey, rupa-rupanya izhar halqi ni ada satu dalam Fatihah. Cuba puan-puan tengok. Dekat muka surat 136 ni ustaz bagikan kepada 7 petak. Kenapa 7 petak? Sebab surah Fatihah ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Maka 7 petak lah. Petak yang keberapakah terdapatnya satu contoh izhar halqi? Petak yang ketujuh ataupun ayat yang ketujuh lah, senang cerita. Ayatnya berbunyi ikut an'amta. Apa jumpa apa yang menyebabkan dia jadi izhar halqi?
Nun mati jumpa dengan ain. Tolong gariskan kalau mampu garis. Kalau tak garis pun tak apa. Ustaz saya dah faham, tak payah garis. Okey, tak ada masalah. Jadi puan-puan nampak ya, apa jumpa apa? Nun mati jumpa ain. Sat lagi nak baca macam mana? Dibaca dengan nyata terang jelas tanpa dengung. Apa yang nyata terang jelas? Dekat nun tu. Nun mati puan-puan jelaskan bunyi. Sekali lagi sebut. An'amta. Pandai. Betul lah tu bacaannya. InsyaAllah. Sekali lagi kita baca Fatihah. Mudah-mudahan puan-puan baca begitu juga. Okey, seterusnya. Hukum yang kedua. Puan-puan nampak tak sebelah kanan sekali tu kan? Ustaz bubuh dalam bracket tu. Izhar halki tadi berapa? 1. Tapi yang kedua ni. Izhar syafawi. Sebut. Ada berapa? Mujuk. Ustaz dah bubuh 4 kat situ. Memang ada 4 tempat. Dekat mana? Ayat 2 dan ayat 7. Tapi sebelum tu Ustaz nak tanya. Rujuk nota masing-masing. Izhar syafawi ni apa jumpa apa? Mati jumpa dengan salah satu 26 huruf ataupun 27 huruf. Ya, dan perempuan hurufnya banyak kan? Dan perempuan huruf izhar syafawi apa dia? Alif ta tha jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad dad ta dha fa qaf kaf lam nun waw. Confirm keluar dalam periksa. Ustaz tanya nanti. Kalau Ustaz tanya apakah huruf izhar syafawi, boleh jawab? Macam soalan bocor je rupanya tadi. Jadi puan-puan jangan tak jawab. Ya. Puan-puan jangan bubuh pula nombor 27 pula kat situ. Ustaz nak huruf. Dulu ada pelajar bubuh nombor 27. Ustaz bubuh teria kat situ. Tak ada markah. Sebab dia tak nyatakan huruf. Ya. Jadi puan-puan huruf izhar syafawi ni banyak ke sikit? Banyak. Jadi rupa-rupanya dalam Fatihah ada 4 izhar syafawi. Mari baca sama-sama. Ayat yang kedua ikut. Alhamdulillah. Apa jumpa apa? Mim mati jumpa dal. Pandai digariskan kalau boleh. Seterusnya ayat yang keberapa? Ayat yang ketujuh ikut. An'amta. Apa jumpa apa? Mim mati jumpa dengan ta. Gariskan kalau boleh. Seterusnya. Alaihim ghairi. Semua nampak ke? Contohnya. Okey, mim mati jumpa apa puan? Okey, pandai gariskan. Alaihim wala. Mim mati jumpa dengan wa. Jadi ada berapa contoh izhar syafawi dalam Fatihah? Ada 4. Sekali lagi dibaca ayat yang kedua. Ayat yang ketujuh. Lagi satu. Apa beza alhamdu, an'amta dan juga alaihim ghairi dan juga alaihim wala? Apa beza mereka ni? Satu kalimah dengan 2 kalimah. Tapi hakikatnya hukum tajwidnya sama aja. Puan-puan susah ke senang baca ayat kalimah tadi? Senang. Dia itu dibaca nyata terang jelas tanpa dengung. Seperti mana yang kita baca izhar halki mula-mula tadilah. Jadi puan-puan, setakat ni dah berapa hukum tadi? Dah 2 hukum. Agak-agaknya kalau dalam periksa nantilah ya. Kalau Ustaz keluarkan, saya minta contoh kalimah yang ada izhar halki, izhar syafawi dalam Fatihah. Puan-puan boleh bagi contoh tak? Macam mana nak bagi contoh? Buka buku kopi. Alhamdulillah pandai puan-puan jawab. Buka buku kopi. Cuma kadang-kadang dalam periksa pelajar tak nampak muka suratnya mana. Tapi jawapannya sebenarnya pada muka surat 136. Jadi puan-puan kopi lah. Tapi kan saya cabar tuan-tuan. Kalau puan-puan betul-betul mahir dengan hukum tajwid, puan-puan tak usah tengok buku. Ataupun puan-puan jangan buka 136 ni. Puan-puan tengok je surah Fatihah, contoh muka surat 5 tu, puan-puan salin je dia punya kalimah. Kalau puan-puan betul-betul mahir, faham tentang hukum tersebut. Tapi kalau puan-puan ustaz, dalam periksa ustaz saya ni nervous, saya ni menggelabah ustaz dan sebagainya. Saya tak ingat ustaz, saya kena juga tengok buku. Tak apa, silakan, tak ada masalah. Saya izinkan dengan izin ya. Okeylah puan-puan, setakat ni berapa hukum tajwid sudah dibincangkan? 2, iaitu yang pertama halki, yang kedua terima kasih. Yang seterusnya yang ketiga, hukum yang ketiga sebut alif lam qamariyah. Apa nama lain bagi alif lam qamariyah?
Izhar qamari. Sebut. Jangan tak tahu perempuan. Mana tahu dekat TV, radio ada ustaz-ustaz ustazah mengajar izhar qamari. Perempuan terkejut. Ni hukum baru ni. Hukum baru apa? Perempuan sama lah hukum yang ustaz dah ajar. Iaitu alif lam qamariyah. Dipendekkan cerita. Dalam Fatihah kita ada berapa alif lam qamariyah? Ada 4 contoh. Iaitu pada ayat yang keberapa? Ayat yang kedua ada 2 contoh. Ikut. Alhamdu. Al-alamin. Ayat yang keberapa lagi? 6. Ikut. Al-mustaqim. Ayat keberapa lagi? 7. Ikut. Al-maghdubi. Okey, Ustaz nak tanya dulu. Ustaz nak tanya dulu. Puan-puan tahu tak macam mana nak kenal alif lam qamariyah? Apabila ada hamzah wasal diikuti lam bertanda mati, jumpa dengan salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Cuba sebutkan huruf qamariyah sekarang. Macam kura-kura menyebutnya perempuan. Perempuan yang ustaz ajar dulu sebut 3-3 kan. Cuba ikut ustaz sekali lagi ni. Ni keluar dalam periksa ni. Soalan bocor ni. Perempuan tengok ni. Alif ba jim ikut. Ha kha ain. Ghin fa qaf. Kaf mim waw. Ha ya. Barulah bersemangat menyebutnya tuan-tuan ni. Alif, ba, jim, satu-satu. Itu saya kata tadi macam kura-kura menyebutnya. Perempuan, kalau gitulah kita ngajar anak cucu, tak dan habis huruf tu disebut anak cucu kita pun dah cabut tuan-tuan. Tak nak dengar dia perempuan. Tak menarik langsung. Jadi sebabnya saya ajar data sebut berapa? 3-3 kan? Okey, cuba sekali lagi ulang. Alif, ba, jim, teruskan. Alif, ba, jim. Terus. Kha, ain, lagi. Terus. Ya, lagi. Masya Allah, itulah 14 huruf qamariyah yang akan keluar dalam periksa nanti. Tolong jawab elok-elok tuan-tuan ya. Dan pastikan huruf-huruf tu ditulis dengan betul tau. Kalau ada titik, letak titik. Kalau tak ada, jangan letak lah tuan-tuan ya. Rupa-rupanya, sekali lagi diulang ya. Ada 4 contoh alif lam qamariyah dalam surah Fatihah. Sebut contoh yang pertama dalam surah Fatihah ayat 2. Sebutkan contoh yang pertama dan kedua. Sekejap. Sekali lagi. Alhamdu. Kalau ustaz tanya, apakah huruf qamariyah pada dia? Ha pedas. Nak tulis ha pedas macam mana rupanya? Sudah. Macam mana? Bapa nak tulis macam ni ke? Bapa nak tulis macam ni ke? Ataupun yang macam ni? Yang kanan ke yang kiri? Biarlah yang kiri. Biar dia badan dan ekor. Dulu ada pelajar tulis yang ni. Betul juga. Tetapi puan-puan hurufnya tak lengkap. Dia kena tulis macam ni. Sebab ustaz tanya huruf qamariyah. Hurufnya ha pedas dia. Jadi kena tulis macam ni lah. Okey. Baik tuan-tuan. Contoh yang kedua. Al-alamin. Sebut. Al-alamin. Apakah huruf qamariyah? Ain nak tulis macam mana? Yang macam ni ke? Ataupun yang macam ni? Yang kiri, yang nombor 2 ni. Pandai. Jadi huruf qamariyahnya apa? Ain. Inilah hurufnya. Janganlah tulis kepala aja. Perempuan ekor tak ada. Badan tak ada. Perempuan akan tulis dengan kepala dan ekor sekali. Ya? Jadi perempuan inilah kaedah menulis huruf-huruf bagi huruf qamariyah tadi. Okey, contoh yang ketiga. Al-mustaqim. Sebut. Huruf qamariyahnya mim. Mim puan-puan boleh tulis macam ni. Menegak boleh ataupun berbaring pun boleh. Boleh belaka mana-mana. Ya. Tapi jangan ambil kepala aja. Puan-puan ambil lah dengan ekor sekali. Dengan badannya sekali. Ya. Okey, seterusnya Al-maghdubi. Sebut. Huruf qamariyah mim juga. Mim macam ni lah hurufnya. Kalau ustaz tanya lah je ya. Tapi kalau ustaz tak tanya, tak usah khabar daripada ustaz apa hurufnya. Puan-puan bagi contoh je lah. Ya. Okey puan-puan, setakat ni okey tak? Ustaz doakan mudah-mudahan ni kalau boleh ya. Sepanjang dah hampir
Lebih 30 tahun saya mengajar Quran. Setakat ni belum ada satu kelas pun yang berjaya mendapat 100% ke semua pelajar. Apa kata puan-puan pecah rekod tahun ni? Semua pelajar dalam kelas ni semua dapat 100 belaka. Mudah-mudahan mana tahu rezeki tuan-tuan puan-puan semuanya faham belaka apa yang Ustaz ajar dan jawapan betul semua dapat 100. Saya doakan mudah-mudahan itu berlaku pada grup ini. InsyaAllah. Amin. Mudah-mudahan. Puan-puan, tiada yang mustahil kalau dengan izin Allah. Tiada yang mustahil kalau dengan izin Allah. Okey, seterusnya. Tuan-tuan puan-puan, hukum yang keempat kita bincangkan sama-sama, sebut alif lam syamsiyah. Okey, atau nama lain? Idgham syamsi. Terima kasih dapat ingat nama lain pada diri macam kita lah perempuan. Dekat rumah orang panggil lain, dekat pejabat orang panggil lain, dekat masjid orang panggil lain. Contohlah begitu. Jadi hukum Quran pun begitu juga, kadang-kadang ada sampai 2-3 nama, ya. Sekali lagi diulang, alif lam syamsiyah atau idgham syamsi. Iya, ada berapa contohnya? Ada 8. Sebelum kita sebut 8 contoh, ada baiknya khabar kat ustaz, apa jumpa apa ataupun apakah syarat untuk jadi alif lam syamsiyah? Dalam satu kalimah terdapat apa je? Hamzah wasal diikuti lam tiada tanda. Apa pula lam sabdu pula? Lam tiada tanda. Kemudian jumpa dengan huruf, salah satu huruf syamsiyah yang bersabdu. Cuba sebutkan 14 huruf syamsiyah sekarang. Ya. Alhamdulillah. Dah hafal ke hurufnya? Dah hafal? On the way. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan perempuan, mungkin soalan tu akan keluar dalam exam nanti. Jadi kalau keluar, Bapak kena tulis semua hurufnya. Sekali lagi ikut Ustaz. Tathadal, dal rozai, sin shin sada, bad qadha, lam nun. Sama tak huruf syamsiah dengan huruf qamariyah tadi? Tak sama. Jadi puan-puan pastikan hurufnya takkan sama sampai bila-bila. Dan puan-puan kena ingat tau, huruf syamsiah sentiasa bersabdu. Selagi tak ada sabdu, maka dia bukan huruf syamsiah pada dia. Tuan-tuan, marilah kita sebut 8 contoh alif lam syamsiah. Dimulakan dengan ayat 1. Sebut Ar-Rahmani. Huruf syamsiahnya Ra, pandai. Mana puan tahu? Bersabdu ataupun cukup syarat. Seterusnya Ar-Rahim. Huruf syamsiahnya juga Ra, pandai. Seterusnya ayat yang kedua. Jawabnya tak ada. Puan nak jawab tu kenapa? La ilaha illallah. Puan, ayat kedua tu kan kosong. Jawablah tak ada. Puan kena kuat iman. Ayat ketiga. Ar-Rahmani. Sebut. Ar-Rahim. Dengar betul-betul apa yang Ustaz sebut, baru puan-puan jawab. Jangan laju benar jawabnya, tapi salah jawapan. Jadi betul lah tadi tu Ustaz. Yang kita baca Ar-Rahmanir Rahim tu ayat 3 Ustaz. Betul? Dekat situ ada berapa contoh? Ada 2. Dan kalau Ustaz tanya apakah huruf syamsiah pada kalimah tadi? Dua-duanya ra belaka. Alhamdulillah. Seterusnya ayat 4. Bapa nak baca Al-Ladzi ke Ad-Din? Dekat situ Ad-Din. Sebut. Dulu ada pelajar baca Al-Ladzi. Bila pula Al-Ladzi kat situ ada perempuan. Allahu Akbar. Itu adalah Ad-Din, bukannya Al-Ladzi. Bapa jangan salah baca ayat. Sekali lagi diulang. Ad-Din. Jadi ayat tu berbunyi begini tuan. Maliki yaumid. Maka kalau ada anak cucu baca begini. Maliki yaumildin. Betul salah mildin? Salah. Mana tahu anak cucu kita baca gitu. Mereka baru nak belajar kan. Macam kita tak boleh baca gitu. InsyaAllah. Jadi persoalannya tuan. Apakah huruf syamsiah pada ad-din? Huruf dal. Ui, pandai. Ada harapan lulus Pak Ustaz ni nanti insyaAllah. Okey, ayat yang kelima. Tak ada, bagus. Alhamdulillah. Ayat yang ke-6.
As-sirata. Sebut. Apakah huruf syamsiah pada dia? Sad. Pandai. Seterusnya ayat yang ketujuh ada dua contoh. Silakan. Alladzina. Sekali lagi. Alladzina. Huruf syamsiah pada dia lam. Bukan dal ke? Kenapa bukan dal? Sebab tak ada sabdu. Huruf syamsiah kena ada sabdu baru layak jadi huruf syamsiah. Jadi alladzina, huruf yang bersabdu hanyalah huruf lam. Maka lam itulah huruf syamsiah. Nanti kalau keluar periksa boleh jawab. InsyaAllah saya doakan ni sebab Ustaz dah bagi maklumat ni. Ustaz dah bagi clue bahawa kalimah seperti ini mungkin keluar dalam periksa dan puan-puan kena jawab. Huruf syamsiahnya adalah huruf lam. Huruf apa puan? Huruf lam. Sekali lagi diulang kalimah tadi. Alladzina. Dan kalimah yang terakhir. Ad-dhad. Ingat berapa harakat Ji? 6 harakat. Boleh kita kurang tak harakatnya? Tak boleh. Kalau kurang apa hukum bacaannya? Makruh. Tadi Ustaz dah kabur dekat whiteboard, tak sampai seminit 2 tadi Ustaz kabur kan? Jadi papan ni, kita sama-sama ikut. Ad-dhalin. Apakah hukum bacaan tadi? Apa hukum bacaan tadi? Alif lam syam. Terbenung sekejap Ustaz, terbenung. Sekejap, iklan Ustaz, iklan. Tengah memikirkan apa hukum yang Ustaz tanya ni. Sebenarnya alif lam syamsiah. Kan tadi kita tengah bincang alif lam syamsiah. Jadi puan-puan ni contoh yang keberapa? Yang ke-8. Betul tak? Dan kalau Ustaz tanya, apakah huruf syamsiah pada ad-dhalin tadi? Huruf dhad. Tahniah. Mudah-mudahan saya doakan puan ni cerah hati. Bila jawab periksa nanti, dapatlah jawab dengan betul apakah huruf-huruf syamsiah pada dia. Sekali lagi diulang. 8 contoh alif lam syamsiah. Dimulakan ayat 1. Ar-Rahmani. Lagi. Ar-Rahim. 2 contoh. Ayat 2. Tak ada. Ayat 3. Ar-Rahmani. Lagi 1. Ar-Rahim. Ayat 4. Ad-din. Jangan baca al-din. Kena baca ad-din. Sebut. Ayat 5. Tak ada. Ayat 6. As-sirata. Ikut. Ayat 7. Alladzina. Ayat 8. Ayat 7. Alladzina. Betul. Lagi 1. Ad-dhalin. Alhamdulillah. Tadi Ustaz soal jawab berkenaan dengan huruf. Saya harap puan-puan faham. Setiap huruf yang berada pada kalimah yang hukumnya alif lam syamsiah. Okey, seterusnya. Jadi setakat ini dah berapa hukum dah kita bincang tadi? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan kebetulan, keempat-empat hukum ni berada pada tajwid tahap 1. Betul? Betul ke tidak ni? Okey, kalau betul tolong jawab. Izhar halki di bawah tajuk bab berapa? Bab 1 lah, nun mati dan tanwin. Izhar syafawi? Bab 2 di bawah tajuk mim mati je. Alif lam qamariyah syamsiah? Bab 4 hukum alif lam. Betul tak? Alhamdulillah. Setakat ni sudah 4 hukum. Mari teruskan perjuangan kita. Ada lagi tu. Hukum yang kelima sebut alif lam al-jalalah. Hukum ni dah belajar ke belum? Belum. Bila nak belajar Ustaz? InsyaAllah panjang umur, kita belajar masa tajwid tahap 3 nanti. InsyaAllah. Maknanya 2 tahun lagi lah akan datang. Tapi Ustaz nak khabar ni, alif lam al-jalalah dalam bahasa kita merujuk kepada alif lam pada kata nama Allah je. Alif lam pada kata nama Allah. Macam mana nama Allah kita jumpa dalam Quran? Alif lam lam ha. Itulah dia. Itulah kalimah yang disebut alif lam al-jalalah. Rupa-rupanya tuan-tuan, alif lam al-jalalah ni sebagai mukadimahnya ataupun info ringkasnya, dia ada 2 jenis je. Ada 2 jenis puannya. Satu disebut dengan tebal, satu disebut dengan nipis. Macam mana kita nak kenal tebal nipis? Untuk alif lam jalalah tebal, sebelum kalimah Allah ada huruf berbaris di atas atau di depan.
Tapi kalau nipis sebelumnya huruf berbaris satu di bawah. Jadi rupa-rupanya dalam surah Fatihah ada dua alif lam al-jalalah. Ada berapa? Kedua-duanya itu dikenali sebagai alif lam al-jalalah tarqiq. Cuba sebut. Ustaz tergilak lidah sebut tarqiq Ustaz. Tak ada bahasa lain ke Ustaz? Ada. Alif lam al-jalalah nipis. Sebut. Okey. Apakah contohnya ikut Ustaz? Ayat 1. Bismillahi. Bismillahi. Kalau ada sesiapa yang baca gini, tolong tegur. Bismillahi. Itu tebal. Mana yang betul? Tebal ke nipis je? Nipis. Kalau nipis macam mana bunyinya? Bismillahi. Sebut. Iyo, jangan Bismillahi, jaga. Kalau perempuan buat kesalahan begitu, itu termasuk dalam kesalahan yang bersifat makro. Kecil, dia tak ubah makna ayat, tapi tetap jadi kesalahan. Sebab kita membaca dengan tebal. Sedangkan bacaannya nipis. Okey, seterusnya yang kedua. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi. Dekat mana? Dekat lillah tu dibaca dengan ni. Cuba sebut. Lillahi. Tu nipis lah tuan-tuan. Macam Ustaz kalau tebal macam mana bunyinya? Lillahi. Itu tebal. Lillahi. Tak ada Tok Imam baca gitu tuan-tuan ya. Kalau dengarlah sesiapa baca Bismillahirrahmanirrahim, maka hukum bacaannya makruh. Jadi tuan-tuan yang betul macam mana? Bismillahi. Sebut sekali lagi. Bismillahi. Alhamdulillahi. Jadi kata ulama, nama Allah tadi ada berapa? Ada dua, dua-duanya dibaca dengan nipis. Okey, seterusnya. Tapi kena ingatlah, hukum ni tak belajar lagi, nanti belajar dengan ustaz semester yang ketiga. Okey, seterusnya, hukum yang keenam. Hukum yang keenam sebut man asli. Dah belajar belum? Dengan saya belum belajar lagi sebab perempuan masih tajuk tahap 1. Tapi mungkin ada yang dah pernah mengikuti kelas saya, tajuk tahap 2. Nanti perempuan akan belajar hukum mad, antaranya namanya mad asli. Jadi kata ulama, mad asli ni, yang paling penting perempuan kena tahu harakatnya berapa. Cuba perempuan bubuh dalam petak mad asli tu, perempuan bubuh kat bawah tu tulis 2 harakat. Cuba sebut 2 harakat. Jangan salah sebut, jangan sebut 2 rakaat. 2 rakaat itu sembahyang tuan-tuan. Ini 2 harakat. Apa makna 2 harakat? 2 kiraan. Macam mana ni dikatakan 2 kiraan, 2 harakat? 2 kiraan tengok ni. 1, 2, itulah 2 harakat. Boleh? Jadi sat lagi, tuan-tuan kena baca kesemua contoh ini dengan 2 harakat sahaja. Ada berapakah mad asli dalam Fatihah? Ada 12. Mari kita sebut yang pertama ayat 1. Tengok saya tunjuk jari. Allahi. Betul tak 2 harakat tadi? Allahi. Maknanya kalau kita baca daripada bismillah, tengok ya. Bismillahi. Millahi. La tu mesti 2 harakat. Jangan bismillahi salah. Ataupun terlajak. Bismillah. Panjang pula kat situ perempuan dia. Dia hanya 2 harakat saja. Hukum matnya apa nama? Mat asli aja je. Okey, pandai. Seterusnya ikut. Ar-Rahmani. Dekat ma tu. Kalau boleh digariskan dekat ma tu lah. Mat asli pada bacaannya. One more. Ar-Rahmani. Ayat pertama. Ada berapa contoh? 2. Ayat yang kedua. Ikut. Lillahi. Lillahi. Allah. La tu tengah-tengah tu kena baca 2 second. 2 harakat. Nama matnya apa tadi? Man asli. Seterusnya. Al-alamin. Yang mana mat asli? Al-a ke min? Al-a tu mat asli je. Min tu mat belum belajar lagi. Nanti sekejap lagi kita belajar. Jadi perempuan al-a mat asli. Tengok. Al-alamin.
Jadi al-an tadi dibaca 2 harakat, namanya mad asli. Setakat ni berapa contoh dah? 4 contoh. Teruskan ayat yang ketiga. Ar-Rahmani. Amma itulah mad asli, gariskan. Ayat yang keempat. Maliki. Ma tu mad asli 2 harakat. Tuan-tuan, sah tak kalau kita baca Maliki? Maliki. Jawabnya sah, tapi ikut kiraat lain. Bapa tahu tak kita baca Quran ni ada kiraat. Kiraat tu apa Ustaz tak pernah dengar pun. Kiraat ni bentuk bacaan. Dan setiap apa yang kita baca ni ada ulama-ulama yang kita sandarkan bacaan kepada dia. Untuk kita punya bacaan, tuan-tuan ambil perhatian, siapakah ulama yang kita pegang bacaannya? Jawabnya kiraat Imam Asim. Sebut. Baik Ustaz tulis. Kiraat Imam Asim. Ingat ni, kiraat Imam Asim dan riwayat Imam Habs. Imam Habs dan juga Imam Asim. Ini dah 2 nama ulama yang kita kena tahu, kita pegang bacaan kepada dia. Dan puan-puan, kalau ada yang baca, puan-puan pergi overseas contohnya, puan-puan pergi negara Afrika, mereka tak baca Maliki Yaumiddin, mereka baca Maliki Yaumiddin. Ma tu pendek. Jawabnya sah sebab di sana mereka tak ikut kiraat Imam Asim, mereka ikut kiraat Imam Hamzah. Itu sebab puan-puan kena belajar sampai tahap 4 dengan ustaz. Nanti saya ajar bentuk-bentuk kiraat yang ada dalam dunia kita ni, ada 10 kiraat. Yang puan-puan duk baca dengan ustaz ni baru 1 daripada 10. Jadi hari ni kita baca Maliki Yaumiddin macam mana tadi? Maliki, sebut. Ma tu 2 harakat. Tapi kalau puan-puan pergi Afrika, dia orang tak baca begitu. Mereka akan baca Maliki, ma tu pendek. Sah tak? Sah bagi mereka. Sebab mereka mengamalkan kiraat Imam Hamzah, riwayat Imam Khalaf di sana. Macam di negara kita, kiraat siapa? Imam Asim, riwayat siapa? Imam Hafs. Itu negara kita dan kebanyakan negara dalam dunia. Tapi ada setengah negara yang tak amalkan kiraat ini. Dan itu sebab kalau puan-puan dengar ada mana-mana yang membaca Maliki Yauma tu pendek, maka sah bagi kiraat itu. Tapi bagi kiraat kita tak sah baca gitu. Kena baca Maliki. Ma tu 2 harakat. Jadi tuan-tuan, Maliki. Sekali lagi. Maliki. Ma itu adalah mad asli. Gariskan ayat yang kelima. Iyyaka. Gariskan pada ya. Gariskan pada ya. Lagi satu. Wa iyyaka. Gariskan pada ya juga. Puan-puan nampak tak selepas huruf ya tu ada alif. Alif itulah yang menyebabkan berlakunya mad asli. Dengan adanya alif tadi itulah yang menyebabkan berlakunya mad asli. Ulang lagi. Iyyaka. Wa iyyaka. Gariskan dekat 2 ya kat situ ya. Okey, seterusnya ayat yang ke-6. As-sirata. Gariskan pada ra. Gariskan pada ra. Kemudian ayat yang ke-7. Sirata. Gariskan sekali lagi pada ra. Nampak tak lepas ra tu ada alif kecil? Maka itu yang menyebabkan berlakunya mad asli. Sambung. Alladzina. Gariskan ji dekat zi. Zi tu gariskan. Kena baca 2 harakat. Tengok ni. Alladzina. Sebut. Lagi satu. Al-maghdubi. Tengok. Al-maghdubi. Jadi kalau kira daripada awal, kanan ke kiri, ada berapa kalimah yang disebut sebagai mad asli? Ada berapa contoh mad asli? Ada 12. Betul tak kiraannya tu? Betul, alhamdulillah. Pegang sepanjang hayat kita. Puan-puan, pergilah belajar dengan mana-mana ustaz lain. Inilah ceritanya, sama je puan-puan. Ya? Cuma cara ustaz mengajar tu berbeza-beza lah. Ikut kepandaian masing-masing. Ya? Tapi saya ni tuan-tuan puan-puan, saya mengajar taklah pandai sangat. Tetapi cukuplah memadai. Tunjuk pada tuan-tuan, inilah tempatnya berlakunya mad asli dan kena baca berapa harakat?
Siapa yang baca lebih 2 harakat hukumnya makruh. Contohnya tuan-tuan syuk baca Fatihah kan? Contohnya pada kalimah Allah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya 4 harakat. Maka hukum bacaannya makruh. Tapi kalau kurang daripada 2, macam mana? Contohnya bismillahi, la tu pendek. Hukumnya berdosa dan haram sebab perempuan sudah menggugurkan huruf. Tuan-tuan tahu tak? Kalau hukum mat asli ni kita baca pendek 1 harakat, tuan-tuan seolah-olah membuang huruf mat dalam kalimah itu. Contohnya lah, maliki, tiba-tiba baca maliki. Kalau ikut kiraat Imam Asim, kena baca 2 harakat kan? Mat asli, tiba-tiba puan baca maliki, maka kesalahan itu adalah kesalahan yang besar dari sudut kiraat Imam Asim. Tapi kalau tuan-tuan kata baca ikut kiraat Imam Hamzah, imam yang lain, betul pada mereka. Ya. Jadi tuan-tuan berhati-hati apapun, tuan-tuan kena jaga 12 tempat yang ada mat asli dalam surah Al-Fatihah. Sekali lagi diulang. Ayat yang pertama, Allahi Ar-Rahmani Lillahi Al-Alamin Ar-Rahmani Maliki Iyyaka wa iyyaka As-sirata Alladzina Al-Maghdubi. Balik rumah cerita dengan ahli keluarga kita bahawa inilah 12 tempat yang dikatakan hukumnya mat sampai bila-bila, sampai ke hari kiamat. Itulah tempatnya tuan-tuan, tak akan berubah. Apa tahu tak? Hukum tajwid, hukum Allah tak akan berubah. Dia digunakan sepanjang zaman sampai hari kiamat. Tapi kalau hukum manusia, kejap berubah. Apa-apa kan? Itulah kelemahan manusia kita ni. Tapi kalau hukum Allah, hukum tajwid, Ustaz, sampai bila kami nak baca macam tadi? Sampai ke akhir hayat, sampai ke hari kiamat. Dan tuan-tuan, selagi adanya Quran di hadapan kita. Okey, seterusnya. Mad yang kedua. Tadi mad asli, ni lagi. Sebut mad arid li sukun. Kalau mad asli tadi ada 12, mad arid ada berapa? 7. Dan puan-puan tahu tak? Apa makna mad arid li sukun? Kata ulama, mad itu panjang. Arid itu mendatang. Li sukun itu kerana sukun. Sukun tu apa? Sukun tu mati. Mati tu apa? Mati tu sukun lah tuan. Sukun tu mati, mati tu sukun. Sama lah pimat-pimat hantu. Jadi kata ulama, mat ini berlaku atas sebab berlakunya sukun pada huruf yang terakhir pada kalimah tersebut. Sukun tu apa tadi? Mati. Dan puan-puan tahu tak, nak baca mat arid sukun berapa harakat dibenarkan? 2, 4 atau 6 harakat. Tulis sekarang dekat situ. Dekat petak kosong mana-mana, tulis lah kat mana-mana pun. 2 atau 4 atau 6. Puan-puan nak pilih mana? Nak pilih 4 ya? Okey, ready. Tengok. Saya akan tunjukkan mad arid sukun ada 7 ayat. Kebetulan di hujung-hujung ayat dalam surah Al-Fatihah. Ikut. Ar-Rahim. Jadi ayat pertama tu tengok ya. Kalau kita baca daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahim itulah namanya mad arid li sukun. Cuba sebut Ar-Rahim. Kenapa ustaz seorang aja yang tunjuk jari, anak murid tak tunjuk jari? Tunjuklah jari sekali. Kata nak baca 4 harakat. Sekali lagi. Ar-Rahim. Gariskan haim. Gariskan haim sekarang. Okey, seterusnya. Tengok. Al-Alamin. Nak garis kat mana? Min. Gariskan sekarang. Sekali lagi. Al-Alamin. Bagus. Seterusnya ayat yang ketiga. Ar-Rahim. Gariskan haim sekali lagi. Okey, ayat yang keempat. Ad-din.
Gariskan din di hujung sekali. Seterusnya ayat yang kelima. Nasta'in. Gariskan ain di situ. Nampak ke perempuan? Nampak ya? Okey, sekali lagi. Nasta'in. Ayat yang ke-6. Al-Mustaqim. Gariskan dekat qim, hujung sekali tu. Dan ayat yang ke-7, tengok. Ad-Dallin. Tahu tak? Mad ada sukun dekat dha ke dekat lin? Dekat lin. Gariskan sekarang, tengok ni. Ad-dha tadi saya buat 6 harakat, tapi lin saya buat 4. Tengok. Ad-Dallin. Ikut. Alhamdulillah. Jadi, betul tak ada berapakah mad ada sukun? Ada 7. Kat mana? Hujung ayat. Hujung setiap ayat surah Fatihah. Dalam Fatihah ada berapakah ayatnya? Ada 7. Maka ke-7 ayat di hujung namanya mad arid disukun. Dan kalau puan-puan nak tahu lebih lanjut mad arid disukun, puan-puan join dah kelas Ustaz Tajwid Tahap 2 pada semester depan ya, insya-Allah. Okey, yang terakhir mad lazim kalimi musaqqal. Sebut. Baik. Mad lazim kalimi musaqqal ni kata ulama harakatnya wajib 6. Berapa harakat je? 6 harakat. Tulis kat situ 6 harakat. No discount. Tuan-tuan, mad ini hanya satu je dalam Fatihah, iaitu pada kalimah ad-dallin yang sentiasa kita baca. Tengok ni. Ad-dallin. Ikut. Puan-puan, sebelum kita solat, di luar solat bolehlah gerakkan jari. Tapi dalam solat jangan gerak jari pula. Jangan Allah, batas bayang puan, batas bayang. Jangan gerak jari. Tapi kalau di luar solat boleh tak? Bolehlah kita buat praktikal. Tengok ni, saya buat. Saya dulu buat macam ni. Tok guru saya mesti nak tengok jari saya tunjuk macam ni. 6 harakat tunjuk, atau nak tengok. Tengok ni. Ad-dallin. Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah sudah berapa hukum tajwid yang ada dalam Fatihah? Ada berapa hukum tajwid? Ada sebanyak 8. Sebenarnya ada 10. Ada 2 lagi tak ada kat situ. Iaitu hukum ra. Sekejap lagi saya tunjukkan. Ya, bila kita baca kejap lagi, saya tunjukkan ra. Ya. Jadi, total hukum tajwid dalam Fatihah ni sebenarnya ada 10. Kat sini dalam buku nota Ustaz ni ada 8 kan? Ada 2 lagi Ustaz lupa nak catat, iaitu hukum ra. Dia ada ra tebal, ada ra nipis. Sekejap lagi saya tunjukkan ya. Apapun 8 tadi okey tak? Puan-puan ada nak tanya tak tentang 8 hukum tadi? Jangan tanya hukum lain. Tanya yang tadi je. Ada soalan tak nak tanya? Puan-puan tahu tak nak mempraktikkan dalam bacaan? Ya, mudah-mudahan ya. Dan saya doakan kalau sekiranya puan-puan tak ingat, Ustaz, saya ni pelupa. Boleh tak kalau Ustaz saya tanya bila-bila masa dengan Ustaz? Boleh. Puan-puan tanya dengan Ustaz bila-bila masa, hantarlah WhatsApp secara personal dengan Ustaz. Ya, insya-Allah nanti saya cuba jawab soalan. Kalau nak minta saya baca semula pun boleh, insya-Allah. Kalau saya free pada waktu tersebutlah, ya. Okeylah tuan-tuan puan, sebelum kita bersurai, mari kita baca surah Al-Fatihah. Dan saya nak tambah 2 lagi hukum, iaitu ra tebal dengan ra nipis. Tadi ada 8 kan? Saya tambah lagi 2. Okey. Untuk membaca surah Al-Fatihah ini, mohon semua pelajar buka muka surat sebelah tadi 135. Muka surat 135. Okey, puan-puan. Kena pastikan puan-puan kena baca berapa ayat? 7 ayat. Baru sempurna surah Al-Fatihah. Kalau puan-puan kata, Ustaz saya baca 6 ayat je, maka tak sempurna bacaan. Kalau bawa dalam sembahyang tak sah. Kena niatkan bahawa Fatihah itu ada 7 ayat bermula Bismillah. Okey tadi, mari kau Ustaz baca sama-sama
Dan cuba kita soal jawab hukum tadi, boleh tak? InsyaAllah. Kalau tak boleh jawab, biar Ustaz jawab. Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perlu diingatkan, a'udzubillah tadi namanya ta'awuz. Ta'awuz ini hukumnya sunat dibaca ketika mula-mula nak baca Al-Quran. Tapi kena ingat, ta'awuz tadi tak termasuk dalam Fatihah. Maknanya kalau tuan-tuan tak baca pun tak apa. Dia hanya hukum sunat aja. Ya? Jadi kalau tuan-tuan tak baca, Ustaz, saya lupa baca ta'awuz. Adakah batal sembahyang saya? Tak. Sah sembahyang kita, no problem. Yang penting, mesti dimulakan dengan bismillah. Tengok. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah hukum alif lam syamsiah? Ar-Rahmani dengan Ar-Rahim. Di manakah hukum man asli? Ar-Rahmani. Ma saja man asli. Di manakah man arid disukun? Ar-Rahim. Banyak hukum yang kita boleh bincangkan. Tapi itulah, ada hukum yang perempuan dah belajar, ada yang belum kan. Tapi tak apalah, setidak-tidaknya perempuan dah dengar dah. Hukum itulah yang ada dalam bacaan tadi. Cuma satu lagi hukum perempuan jangan lupa. Nama Allah, Bismillahi. Tebal nipis tadi? Nipis. Cuba sebut. Bismillahi. Itu nipis. Ya, namanya alif lam al-jallah, tarqiq ataupun nipis. Dan perempuan nampak tak dalam ayat ni ada dua ra. Puan, ada dua ra kan? Dua-dua tadi namanya ra tafkhim ataupun sebut ra tebal. Ada berapa? Tengok saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Puan, nak sebut ra tak perlu muncung bibir. Pasal huruf ra bukan sebutannya di bibir. Nak sebut ra guna apa? Lidah. Umum sangat jawapan tu. Nak sebut ra guna apa? Tak apa, biar Ustaz jawab. Kata ulama, nak sebut ra belakang hujung lidah ni. Belakang hujung lidah ditekan ataupun diangkat ke gusi atas. Bukan langit-langit, gusi lah perempuan, ya. Jadi perempuan ni kadang-kadang berubah jawapan. Minggu sudah gusi, minggu ni langit-langit. Perempuan jangan tukar jawapan. Sekali kita tengok ya. Mana Ustaz tahu jawapan tu? Semuanya ada dekat nota yang warna-warni tu. Perempuan ada tak nota warna-warni? Dekat situ. Kalau orang tanya, nak sebut ra guna apa? Belakang hujung lidah. Betul tak? Belakang hujung lidah ditekan ke apalah langit, gusi, hadapan, sebelah atas. Jadi macam mana sebut ra? Ar, ir, ur. Maknanya bibir ni jangan usik. Bibir ni tak payah. Muncung. Ir, muncung begitu. Tak payah perempuan. Ya? Sebab dia tak guna bibir. Dia guna belakang hujung lidah saja. Jadi, cuba ulang perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, tapi tolong pastikan rahim tadi, hujung mad arid disukun, kalau boleh seragamkan harakat 4. Kalau boleh, kalau nak buat 4, semua 4 belaka. Okey, ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat lagi tak? Alhamdu hukumnya alif lam qamariyah. Lillah hukumnya alif lam al-jalalah. Dan Bapak nampak tak selepasnya ada Rabbi. Ada huruf ra. Katakan di situ ra tebal. Ra apa puan? Ra tebal. Jadi setakat ni ra tebal dah ada 3 tau. Ar-Rahmani atas, Ar-Rahim atas, kemudian Rabbi di bawah. Sudah ada 3 ra tebal setakat inilah. Sekali lagi diulang. Alhamdulillahi Rabbil
alamin. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Nampak tak ada dua ra lagi? Kedua-dua ra itu juga kata ulama namanya ra tebal. Ra apa puan? Setakat ini ra tebal sudah ada 5. Totalnya berapa Ustaz? Marilah kita baca lagi ayat berikutnya. Sekali lagi ulang ayat tadi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Kebetulan ayat ni tak ada ra. Tapi kena ingat hukum lain. Contohnya Maliki sebut namanya mat asli dekat ma tu 2 harakat ya. Kemudian Yaumiddin. Namanya alif lam syamsiah dan di hujung tadi mat arid risukun. Mat arid risukun berapa harakat tadi? Boleh buat 2 4 6 je ya, tapi kita pilih 4 kan. Tengok ya. Maliki Yaumiddin. Pastikan bibir jangan tutup. Kalau tutup jadi huruf mim. Kat situ huruf mim kan nun. Nak sebut nun tak payah guna bibir. Maknanya bibir tu jangan ditutup. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat ni semua huruf kat situ nipis belaka, tak ada yang tebal. Sekali lagi dengar Ustaz baca ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di manakah mad arid disukun kita? Nasta'in, pandai. Maka bacalah 4 harakat. Kita kan dah setuju 4 harakat tadi kan? Baca 4 harakat. Ustaz, kalau saya campur-campur harakat okey ke tidak Ustaz? Kejap saya buat 4, kejap saya buat 2, kejap buat 6 boleh ke? Boleh, tapi tak digalakkan. Sebaik-baik bacaan kata tok guru saya dulu, seragamkan harakat. Kalau daripada awal kamu pilih 4, maka sampai habis 4 harakat. Kalau mampu. Kalau tak mampu boleh campur, tak ada masalah. Tidak haram pun tidak berdosa. Cuma sebaik-baik bacaan diseragamkan harakatnya. Okey, seterusnya. Ayat yang ke-6. Ayat tadi ada ra ke? Tak ada. Ayat 6 ada. Sambung. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi ya. Ihdi itu pastikan dengan ha dhamir, bukan ha pedas je. Ada saya dengar Ustaz Imam baca ihdinas sad dah tuan. Dia kena baca ha dhamir ini ha simpul bunyinya kat mana? Ila itu bunyi kat mana? Dia Ustaz jawab. Jawabnya di bawah kerongkong, bukan dalam dada. Tak ada huruf dalam dada tuan. Belajar dengan mana-mana Ustaz lain. Jawapannya dengar balik-balik. Kata ulama, ditekan suara di bawah kerongkong. Bawah kerongkong kat mana? Kat sini. Hampir ke rongga dada. Jadi bunyinya kat sini je. Tengok. Ihdi. Sebut. Bukan ihdi. Kan beza tu? Ihdi. Kalau ha pedas, bunyinya tengah kerongkong. Yang ni bukan ha pedas. Ini ha dhamir, ha simpul. Jadi bunyinya kat bawah ni. Ihdi. Sebut. Ihdi. Bukannya ihdi, bukan ha pedas. One more. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi sudah ada 5 ra. Campur satu lagi ni. As-sirat, perkataan sirata ni
adalah ra yang keenam. Ra tebal, pandai. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Jaga molek-molek sebutan qaf. Jangan dinipiskan jadi kaf. Jangan tukar huruf. Kan tadi Ustaz khabar, kalau tukar huruf kesalahan besar ke kesalahan kecil? Kesalahan besar. Contohnya lagi, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tahu tak apa makna mustaqim dengan mustaqim? Mustaqim, jalan yang lurus. Mustaqim, kemenyan Arab. Itu sebab kadang kemenyan Arab. Itu sebab kadang kita minta-minta dengan Allah. Kenapa tak Allah makbulkan doa kita? Pasal kita minta kemenyan. Sepatutnya kita minta jalan yang lurus. Tuan-tuan saya dulu pun masa belajar terkejut juga. Maknanya kemenyan Arab. Ya Allah, kita beristighfarlah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita tidak menyebut kemenyan Arab dalam doa kita. Ini doa tau. Tengok ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas mustaqim. Qaf bukan kaf. Kalau kaf mustaqim, ini qaf mustaqim. Qaf dengan kaf mana bunyinya? Ada beza tak qaf dengan kaf? Kalau qaf, okey, mari Ustaz cerita. Kalau qaf bunyinya dekat sini. Ni pangkal lidah tekan hampir ke anak tekak kat belakang. Kalau kaf, pangkal lidah juga tapi dia langit-langit aja. Jadi ada beza tak kat situ? Jadi kesat lagi nak bunyi qaf ke nak bunyi kaf? Qaf, maka pangkal lidah tu tekan hampir ke anak tekak kat dalam. Jadi bunyinya ke dalam lagi lah. Dan qaf ini huruf isti'la. Huruf yang tebal je. Tengok ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sebut. Ihdinas siratal mustaqim. Saya tak boleh nak tunjuk pangkal lidah sebab berada di dalam mulut saya. Kalau mulut saya ni boleh belah, boleh tunjuk kat tuan-tuan, nak saya tunjuk. Tapi tuan-tuan al-maklum tak boleh nak tunjuk. Tapi tuan-tuan boleh bayangkan tak bunyinya gunakan pangkal lidah. Okey, teruskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nampak tak sirafa? Ada satu lagi ra, maknanya ini adalah ra yang ketujuh. Ada 7 ra tebal tuan-tuan dalam surah Fatihah, iaitu pada yang terakhir tadi sirafa. Cuba sebut sirafa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pastikan an'amta tu dengung ke tidak? Tak dengung. Jadi kalau tak dengung kita kena baca dengan izhar. Sekali lagi sebut an'amta. Pastikan dibaca dengan izhar ya. Sambung lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Him waladdallin. Ada satu ra lagi iaitu pada ghairi. Sebut. Inilah satu-satunya ra nipis. Ra apa puan? Tadi ra tebal ada berapa Ji? Ada 7. Ra nipis. Total ra yang ada dalam Fatihah ada 8. Ada berapa ra? 8. 7 daripadanya tebal, 1 daripadanya ni. Jadi betul tak? Hukum tajwid yang ada dalam Fatihah ada 10. Tadi kita dah bincangkan 8, tambah ra tebal 7, ra nipis 1, bermakna semua totalnya ada 10 hukum tajwid yang mesti kita fahamkan sepanjang hayat kita membaca Al-Quran, khususnya surah Fatihah. Jadi tuan-tuan sekali lagi ayat terakhir tadi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kalau boleh, sebelum kita bawa surah ni dalam solat, di luar solat tuan-tuan buat praktikal harakat. Macam waladhdallin tadi, kita kira betul-betul dalam harakat. Cuba ulang. Waladhdallin. Sebut. Waladhdallin. Kalau kita sudah biasa betul di luar solat, nanti dalam solat no problem. Jadi puan-puan dalam solat, cuma Ustaz pesan dalam solat jangan kira lah. Macam yang Ustaz tunjuk kiraan tadi ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, inilah bacaan surah Fatihah kita. Dan minggu depan, minggu terakhir untuk kita bincangkan surah Fatihah. Di mana minggu depan saya nak bacakan satu hadis. Rupa-rupanya ketika kita baca Fatihah tadi, setiap bacaan kita, ayat yang kita baca dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah jawapan Allah? Nanti minggu depan saya cerita ya. Puan-puan tolong baca dulu balik rumah nanti muka surat 137. Di situ ada satu hadis di mana setiap bacaan kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun hukum tajwid yang kita belajar tadi tidak terhenti setakat ini sahaja. Tuan-tuan masih jauh lagi perjalanan dengan Ustaz. Dan minggu depan kita sekali lagi baca Fatihah. Dan minggu depan kita tengok perhatikan sekali dengan terjemahan makna ayatnya. Boleh? Dan minggu depan, dengar. Minggu depan, saya nak wakil seorang lelaki, seorang perempuan ataupun muslimat untuk membaca secara berseorangan. Dan ambil mic inilah baca. Biar dengar kawan-kawan. Jadi kita semak bacaan. Siapa sudi baca minggu depan, tolonglah baca. Mungkin 2 orang, satu grup 2 orang, contohnya grup lelaki ada 4 orang, nak baca 4-4 pun tak apa, tak ada masalah lelaki kalau nak baca ya. Tapi kena bersiap sedia ditegur. Perempuan kita ni kadang-kadang ditegur ni, alamak semangat Ustaz. Kalau tegur, jawabnya minggu ni je lah saya datang, minggu depan saya tak datang. Perempuan janganlah gitu. Perempuan saya pun dikritik, ditegur oleh guru saya. Jadi perempuan, setiap bacaan kita kena sanggup ditegur. Kalau ada silap salah, kalau tak ada silap, alhamdulillah, teruskan baca ya. Jadi minggu depan mungkin saya nak minta 2 orang, wakil lelaki, 2 orang wakil perempuan untuk membaca surah Al-Fatihah, ataupun lebih daripada itu minggu hadapan ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, minggu depan jangan tak datang ya. Sekiranya tak ada siapa yang volunteer, dengarlah dulu. Sekiranya tak ada siapa yang volunteer, maka Ustaz akan tunjuk sesiapa saja yang Ustaz berkenan. Ustaz akan tunjuk siapa saja yang berkenan untuk baca Fatihah minggu hadapan. Jangan ada alasan sakit perut lah, sakit tekuk dan sebagainya perempuan ya. InsyaAllah saya doakan perempuan diberikan semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk baca Fatihah pada minggu hadapan insyaAllah. Apapun sebelum kita baca Fatihah minggu depan, sebelum kita dengar bacaan individu, kita baca ramai-ramai lagi sekali lah surah Fatihah. Mudah-mudahan menjadi kelancaran kepada kita dari segi hukum tajwid dan juga dari segi arti makna bagi setiap ayat yang kita baca ya. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Mudah-mudahan apa yang baik yang saya sampaikan tadi menjadi sedikit sebanyak panduan kepada tuan-tuan untuk memahami surah Al-Fatihah. Jumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu depan. Dan doakan mudah-mudahan program saya berjalan dengan lancar pada hari Ahad ini. Doakan mudah-mudahan saya dan tim saya selamat. Perjalanan kamilah pergi dan balik untuk bagi bantuan hari Ahad ni ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang membantu. Mudah-mudahan tuan-tuan perempuan semuanya sentiasa Allah murahkan rezeki, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan urusan kita di dunia dan akhirat insya-Allah. Amin. Baik, mari sama-sama kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.